Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Globe Al-Hijrah edisi 24 Disember bersama saya Ardi Herman Marzi. 11 minggu telah berlalu sejak 7 Oktober dan Israel masih gagal dengan misinya untuk menghapuskan Hamas. Apa yang Zionis berjaya lakukan ketika ini hanyalah membunuh lebih 20,000 insan tidak berdosa di Palestin dan mengusir jutaan penduduk negara itu dari tempat tinggal mereka. Setakat ini, operasi ketenteraan Israel di Gaza bukan sahaja tidak mampu menumbangkan Hamas, malah tiada tebusan yang berjaya mereka bebaskan selain melalui rundingan. Namun, mengenali ego Israel yang tidak mudah mengakui kegagalan, pakar menjangkakan ada pelan B yang sedang dilaksanakan Israel untuk menawan Gaza. Sejak 7 Oktober lalu, Israel berpegang kepada alasan menyerang Gaza untuk menghapuskan Hamas selepas pejuang Palestin itu didakwa membunuh kira-kira 1,200 orang di Israel dalam serangan roket yang dahsyat. Lebih 2 bulan telah berlalu, tiada sebarang tanda perang akan tamat atau Israel berjaya dengan misinya walaupun Gaza telah mengalami kehancuran teruk. Keadaan di Gaza yang ramai anggap seperti neraka di bumi akibat serangan Israel mula menimbulkan persoalan pemerhati antarabangsa mengenai rancangan lain Zionis di Gaza. Pada Oktober, bocor dokumen diterbitkan Kementerian Perisikan Israel mengenai rancangan memindahkan 2.3 juta penduduk Gaza ke Semenanjung Sinai di Mesir. Ia bagi membolehkan penjajah Israel menguasai secara penuh wilayah itu. Seorang profesor di Universiti Turin, Lorenzo Camel, berkata rancangan itu tidak mudah dilaksanakan kerana kehidupan kini tidak seperti tahun 1948. Pada zaman itu, liputan media tidak meluas dan mudah Israel mengusir penduduk Palestin di beberapa wilayah. Berbeza dengan hari ini di mana hampir setiap kejahatan Israel didedahkan di media sosial. Atas sebab itu, beliau menjangkakan Israel ketika ini sedang menggunakan pelan B di Gaza, iaitu menjadikan wilayah itu kawasan yang tidak boleh didiami dengan menggugurkan puluhan ribu bom. Strategi tambahan itu juga menyasarkan infrastruktur awam seperti sekolah, universiti, hospital, kedai, ladang ternakan, stesen air dan janakuasa serta sistem kumbahan. Jumlah trak bantuan yang sedikit sahaja dibenarkan masuk ke Gaza juga dipercayai bagi memastikan ia tidak mampu memenuhi keperluan penduduk Gaza. Tekanan-tekanan tersebut dibuat agar penduduk meninggalkan Gaza secara sukarela dan Zionis meluaskan jajahannya di Palestin. Sejak tahun 1948, jutaan penduduk Palestin telah menjadi pelarian akibat pendudukan haram Israel. Kegiatan mereka juga semakin berleluasa tahun demi tahun dan banyak rumah penduduk Palestin dirobohkan untuk membina penempatan baru buat penduduk Israel. Zionis seakan tidak takut dengan tindakan haram itu disebabkan tiada yang mampu menghalang mereka. Rakyat Palestin kini bukan sahaja kehilangan insan tersayang, malah mereka berkemungkinan akan hilang tanah air tercinta. Benar atau tidak mengenai pelan B tersebut? Apa yang menjadi persoalan ketika ini ialah kenapa Israel dibenar melakukan tekanan-tekanan tersebut tanpa dihalang atau disekat kuasa besar dunia serta agensi antarabangsa. Israel berani melakukan tindakan tanpa peri kemanusiaan di Gaza disebabkan negara haram itu tahu mereka sukar disentuh badan antarabangsa seperti Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. Lebih 2 bulan membunuh puluhan ribu penduduk Palestin
Tiada sebarang dakwaan terhadap Israel dibuat ICC, meskipun banyak bukti negara haram itu melakukan pelbagai jenayah di Gaza. Membunuh orang awam, mengebom kamp pelarian, meletupkan sekolah, menyerang hospital, membunuh wartawan serta menyekat bantuan antara jenayah perang yang jelas telah dilakukan Israel dalam genosid di Gaza. Banyak pihak juga telah mengemukakan pelbagai bukti kepada ICC agar mengheret Israel ke muka pengadilan. Namun setakat ini belum ada sebarang tindakan dibuat terhadap Zionis. Malah negara haram itu semakin berlagak melakukan jenayah perang setiap hari. Ketua Pendakwa Raya ICC, Karim Khan juga telah dikecam kerana melawat Israel untuk melihat serangan Hamas. Namun, tidak pula melawat Gaza untuk melihat sendiri kemusnahan wilayah itu. Penganalisis antarabangsa yang juga pensyarah sambilan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM, Ismail Hashim berkata ICC ketika ini seolah-olah mengenepikan aduan yang dibuat terhadap Israel. Tetapi sehingga kini tiada suatu pun siasatan yang dilakukan oleh Chief Prosecutor atau Prosecutor ICC Karim Khan. Beliau seolah-olah ini mengenepikan aduan-aduan yang dibuat ke atas tindakan tentera Zionis Israel, kekejaman yang dibuat dan genosid yang sedang berlaku terhadap pembunuhan penduduk dan pejuang Palestin. Baru-baru ini juga RSF iaitu Reporters Without Borders telah melakukan aduan kedua atas pembunuhan sejumlah wartawan daripada bulan Oktober sehingga 15 Disember. Tetapi ICC nampaknya tidak mengambil aduan-aduan ini sebagai satu tindakan yang satu pelakuan atau satu kejadian yang respon dengan segera. Tambahnya, jika ICC boleh melakukan tindakan pantas terhadap Rusia termasuk waran tangkap terhadap Presiden Vladimir Putin susulan serangan di Ukraine, kenapa perkara sama tidak dibuat terhadap Israel? Saya tidak faham apakah Karim Khan sedang buat. Adakah dia bersimpati dengan Israel atau menyebelahi Israel? Kerana fail Ukraine telah dibuka dengan begitu cepat dan mereka telah mengambil siasatan terhadap tindakan-tindakan tentera Rusia yang menakluki atau menawan wilayah-wilayah yang diduduki oleh Ukraine. Jelas beliau, ICC sepatutnya melaksanakan tanggungjawab mendakwa atau membicarakan mereka yang melakukan jenayah hak asasi manusia, jenayah perang, penghapusan etnik dan sebagainya. Mahkamah jenayah itu antara harapan masyarakat dunia untuk memastikan tiada mana-mana pihak sesuka hati melanggar undang-undang antarabangsa dan mengekalkan keamanan global. Jikalau dunia tidak boleh mengharapkan kepada ICC, bagaimana dunia diharapkan? Saya rasa pandangan saya, jika pelanggaran atau genosid, pelanggaran hak asasi dilakukan oleh tentera Israel dan genosid yang sedang berlaku sekarang, pembunuhan penduduk Palestin dah mencecah angka 20,000, tidak diambil tindakan oleh ICC sebagai satu urgent matters, saya harap tolong sampahkanlah ICC itu. Setiap hari rakyat Gaza dibunuh dan ICC amat diharap tidak dibayangi mana-mana kuasa yang menyebelahi Israel. Tindakan Malaysia menyekat kapal Israel dari berlabuh di negara ini antara usaha berterusan yang dilaksana untuk menunjukkan penentangan terhadap tindakan Zionis di Gaza. Ketegasan Malaysia itu bukan sahaja dipuji masyarakat antarabangsa, malah turut dihargai pejuang Hamas. Rabu lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan syarikat perkapalan berpangkalan di Israel, kapal yang mengguna bendera negara haram itu atau kapal dalam perjalanan menuju Israel dilarang untuk berlabuh atau memuatkan kargo di mana-mana pelabuhan Malaysia. Arahan tersebut berkuat kuasa serta-merta selepas pengumuman berkenaan. Penganalisis antarabangsa yang juga pensyarah sambilan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM,
Ismail Hashim berkata keputusan kerajaan itu adalah tindakan berani dan bukti Malaysia amat mengutamakan nasib saudara-saudara Islam yang dizalimi. Kerajaan Malaysia mengutamakan kepentingan Islam, kepentingan warga Islam, kepentingan pejuang Hamas dan penduduk di Gaza. Apa yang diambil oleh kerajaan Malaysia nampaknya untuk beri contoh kepada negara Islam lain. Macam manakah mereka berani melakukan tindakan sebegini? Macam manakah dirasakan negara Islam lain dapat melakukan sekatan-sekatan ini bagi memberi impak pada Amerika dan Israel untuk memikirkan bahawa ini bukan satu perkara yang main-main dan negara Islam berani melakukannya. Dunia amat mengharapkan tindakan tegas negara-negara Islam mengenai Palestin. Ismail berkata usaha Malaysia itu diharap menjadi contoh untuk negara-negara lain melakukan boikot terhadap Israel seperti melakukan sekatan bekalan minyak, sekatan ekonomi atau menutup ruang udara dari digunakan Zionis dan penyokong mereka. Macam manakah negara Islam dapat melakukan sekatan minyak supaya tidak dijual ke Israel, dan macam manakah negara Islam dapat melupakan kepentingan mereka dengan mengutamakan kepentingan negara Islam. Tentunya Israel kesannya ialah mereka terpaksa rirut mengambil jalan lain atau mereka terpaksa berlabuh di pelabuhan lain. Langkah Malaysia ini, saya rasa ini satu langkah yang paling berani dan negara Islam harus mengikuti contoh negara seperti Malaysia. Perang pada zaman moden tidak hanya bergantung kepada aset ketenteraan. Usaha melemahkan ekonomi Israel melalui boikot dan sekatan antara yang boleh dilakukan untuk menghentikan kekejaman Zionis di Palestin. Baik, sekian Globe Al-Hijrah edisi 24 Disember. Lagi kupasan genosid di Gaza dan isu antarabangsa lain minggu depan. Saya Ardi Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.